حق قدره ومقداره العظيم يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana pada hari ini kita bertemu lagi dengan Sayyidil Ayyam ataupun penghulu segala hari bagi seminggu, yaitu hari Jumaat. Yang mana pada hari ini Allah SWT membuka rahmat dan kabulnya doa kepada orang-orang yang berdoa, dan kita disuruh untuk membanyakkan salawat dan salam atas junjungan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jumaat hari ini adalah Jumaat terakhir pada bulan Dzulqa'dah, yang mana pada hari ini insya-Allah saya akan mengulang kembali tazkirah ataupun kuliah yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu di dalam kuliah perdana kita mengenai bulan haram ataupun khasnya mengenai bulan Zulhijjah ini, yang kita akan menempuh bulan Zulhijjah ini insya-Allah pada besok malam. Yang mana sedar atau tidak, kita sudah berada di akhir pada bulan Dzulqa'dah ini, itu 28 hari bulan, besok 29, dan hari Ahad adalah 1 hari bulan Zulhijjah. Yang mana bulan haram itu Allah Subhanahu wa taala telah khususkan, Allah sendiri telah khususkan bulan haram itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan semenjak Allah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dipanggil bulan haram ataupun syahrul hurum, ashhurul hurum. Karena bulan haram ini berkaitan dengan larangan ataupun kemuliaan yang ada pada bulan-bulan tersebut. Jadi antara bulan haram itu ialah bulan yang kita berada ini, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang mana bulan-bulan ini di dalamnya ataupun disebut juga sebagai bulan haji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam suratul Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu adalah bulan yang berbilang-bilang, yaitu semenjak masuk bulan Syawal sehinggalah bulan Zulhijjah, itu adalah bulan haji. Jadi berkaitan dengan haji ini juga ada kemuliaannya, menyebabkan bulan-bulan tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang berperang, bukan saja semenjak Nabi utuskan, bahkan masyarakat Arab semenjak zaman jahiliyah pun mereka tidak berperang di dalam bulan-bulan haram ini. 4 bulan haram ini mereka tidak berperang, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah dan juga Rajab. Kerana kemuliaan-kemuliaan yang Allah SWT letakkan dan juga kelebihan-kelebihan yang Allah SWT letakkan dalam bulan-bulan tersebut. Seperti kalau 3 bulan untuk ini ialah kelebihannya ialah haji. Yang berkaitan dengan haji itu ialah korban. Yang berkaitan juga dengan haji itu ialah hari Arafah. Dan juga berkaitan juga dengan bulan-bulan yang 3 itu ialah penghujung daripada setahun Islam. Itu bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 Islam. Maka sebaik-baiknya bulan ini diperbanyakkan amal-amal yang baik, agar apabila amalan kita dianggap
mengakhiri tahun kita ini diakhiri dengan amalan-amalan baik. Jadi sesungguhnya Allah SWT firman tadi, sesungguhnya iddat asyhur, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi Allah SWT sendiri menyebutkan bulan, sebut matahari, kerana dalam Islam itu bulan itu lebih utama. Ya, maknanya kiraan kita, kalender kita ni kalender bulan. Kalender bulan 12 kali bulan mengambang, maknanya 12 bulan. Kekiraan bulan itu lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan yang kita akan tempuh ini adalah bulan Zulhijjah, yang mana Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amal as-salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang mengerjakan amalan soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah juga tidak lebih dicintai oleh Allah mengerjakan jihad fi sabilillah, maknanya amal soleh dalam bulan ini ya Rasulullah, dalam 10 hari ini pahala dia lebih tinggi daripada berjihad fi sabilillah kan? Maknanya amal soleh yang dilakukan di dalam hari yang 10 awal pada bulan Zulhijjah ini, pahalanya tidak dapatkah ditandingi oleh jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak. Maknanya jihad pun tak dapat menandingi pahala orang yang buat amal soleh dalam hari-hari yang awal pada 10 awal pada bulan Zulhijjah. Nabi kata tidak, melainkan Nabi kata jihad fi sabilillah pun tidak dapat menandingi pahala amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari awal Zulhijjah. Illa, melainkan Nabi kata, yang dapat menandingi pahala amal soleh yang dilakukan dalam 10 hari awal Zulhijjah ini ialah apa? Illa rajulun kharaja bi malihi, kharaja bi nafsihi wa malihi, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad di jalan Allah, dia keluar fi sabilillah ya, dengan dirinya sendiri, mana tak wakil ke orang lain, dan hartanya sendiri. Dan kemudian dia kata, Nabi kata, falam yarji' min zalika bi syai', kemudian dia tidak kembali dengan membawa sesuatu pun daripada kedua-duanya. Maknanya daripada kedua-duanya itu dia tak bawa balik diri dia dan tak bawa balik harta. Maknanya dia mati syahid. Maknanya orang yang keluar jihad fi sabilillah dan mati syahid, orang ini baru dapat menandingi pahala, dia baru dapat menandingi orang yang mengerjakan amal soleh pada 10 awal Zulhijjah. Itu maknanya lebih macam itulah. Jadi saya ingatkan di dalam 10 awal Zulhijjah itu Allah SWT letakkan satu hari yang terbaik daripada hari-hari dalam setahun. Kita ada penghulu segala hari, ada penghulu segala malam. Penghulu malam ialah Lailatul Qadar. Penghulu hari ialah hari Arafah. Hari Arafah ini adalah hari yang terbaik
baik hari yang paling utama di dalam setahun. Nabi sunatkan bagi orang yang tak menunaikan haji, sunat puasa hari Arafah. Kita sunat berpuasa hari Arafah, dan hukumnya bagi mazhab Syafi'i ialah sunat muakkad, sunat yang amat dituntut untuk mengerjakannya. Sunat yang amat dituntut untuk mengerjakannya, itu berpuasa pada hari Arafah. Jadi berpuasa pada hari Arafah itu bagi orang yang, terutamanya bagi orang-orang yang tidak menunaikan haji, maknanya kita kongsi feel, perasaan dan juga semangat, kerohanian, amalan-amalan yang dilakukan oleh rakan-rakan dan sahabat anda kita yang pergi menunaikan haji, yang berwukuf di padang Arafah. Kita tak sampai sana, tapi kawan-kawan kita sampai. Jadi kita kongsi, kita kongsikan amalan-amalan kerohanian tersebut dengan mereka. Moga-moga kita dapat dapat juga rahmat dan kasih sayang pada hari Arafah itu. Nah, hari Arafah ini disebutkanlah hadis, tidak ada hari yang syaitan lebih hina, yang syaitan lebih selekeh, yang syaitan lebih jijik, yang syaitan lebih kurus, syaitan lebih maknanya tubuh badan itu jadi kecil, jadi selekeh. Tidak ada hari yang lebih selekeh syaitan itu melainkan hari Arafah. Pada hari Arafah, di padang Arafah itu syaitan akan mengambil debu-debu, pasir-pasir pada Arafah, menggenggam dan memuahkan atau menaburkan pasir-pasir itu di atas kepalanya dan mengatakan, celakalah aku pada hari ini, kerana sesungguhnya aku telah berusaha untuk menyesatkan anak Adam semenjak dia lahir sehingga hari ini, tetapi tiba-tiba pada hari ini Allah SWT telah mengampunkan mereka kesemuanya. Hari keampunan yang besar ialah pada hari Arafah. Sama ada kita berada pada Arafah terutamanya, dan juga tidak berada di pada Arafah, maka nafahat ataupun hembusan rahmat itu akan tetap sampai. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fima ma'nahu ala wa inna lillahi fi ayyami dahrikum hadhihi la nafahat ala fata'awwadu laha." Ingatlah bahawa di dalam hari-hari ini, dalam setahun kamu, dalam hari-hari ini, terutamanya hari 10 awal Zulhijjah ini, bagi Allah SWT itu ada hembusan-hembusannya, yaitu hembusan-hembusan rahmat Allah untuk hamba-hambanya pada 10 awal Zulhijjah. Ala fata'awwadu laha. Jadi Nabi kata, ala fata'awwadu laha, hembusan-hembusan Allah itu, maka Nabi kata, ingatlah kamu supaya bentangkan diri kamu kepada hembusan-hembusan tersebut. Bentangkanlah diri kamu kepada hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi. Maknanya perbanyakkanlah amalan-amalan soleh pada 10 hari awal Zulhijjah, supaya rahmat-rahmat yang Allah hembuskan pada hari-hari tersebut terkenal juga. Dan sambungan hadis itu maknanya ingatlah sesiapa yang terkena sedikit, walaupun sedikit hembusan Allah itu, maka dia tidak akan menyesal selama-lamanya. Sekarang ini kita yang kita faham 10 hari akhir Ramadan saja. 10 hari akhir Ramadan sahaja yang istimewa. Sedangkan 10 hari awal Zulhijjah juga adalah istimewa juga. Allah SWT bersumpah dalam Al-Quran surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam yang 10 ini ulama tafsir sepakat mengatakan malam-malam 10
daripada awal bulan Zulhijjah. Tapi malam-malam 10 akhir Ramadan itu sebutkan hadis. Tapi dalam dalam surah Al-Fajr ini sebutkan malam-malam 10 awal bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watri. Ya. Kemudian syafa' dan juga watar. Syafa' itu ialah 2 rakaat muqaddimah witir, dan al-watri itu ialah 1 rakaat witir. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ada keistimewaannya. Malam yang 10 daripada awal Zulhijjah dan juga 3 rakaat witir yang kita lakukan setiap malam itu, Allah SWT sumpahkan dalam Al-Quran. Sesuatu itu tidak akan disumpahkan oleh Allah dan menggunakan sesuatu itu melainkan sesuatu itu ada keistimewaannya. Dan contoh Al-Quran banyak Allah SWT bersumpah dengan makhluk, menggunakan makhluk. Dan tak guna perkataan, tak guna sifat-sifat Allah, nama-nama Allah saja, wallahi dan wabillahi saja. Ya Allah gunakan makhluk-makhluknya. Kerana apa? Sifat kita ni iman kita kadang-kadang lemah, tak dapat nak mengagungkan Allah SWT dengan hakikat yang sebenarnya. Maka Allah SWT bersumpah dengan benda-benda yang kita boleh tengok, boleh lihat, boleh rasai. Contohnya waktuha, demi waktu duha, ada keistimewaannya. Dan wal laili idza saja, dan waktu malam apabila sudah sampai kepada apa? Gelap ya. Kemudian wal fajri, demi waktu fajar. Fajar ni ialah waktu subuh, waktu kita sembahyang subuh. Itu semua disumpahkan oleh Allah SWT kerana ada keistimewaan ataupun kelebihan masing-masing. Itulah Allah bersumpah dengan awal layalin ashri, demi 10 malam, demi malam yang 10, iaitu 10 awal pada bulan Zulhijjah. Maka 10 awal bulan Zulhijjah ini disunatkan bagi kita untuk memperbanyakkan amalan. Sebagaimana hadis tadi Nabi menyebutkan bahawa tidak ada hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah SWT melebihi hari yang 10 ini. Dan sahabat tanya, wahai Rasulullah, jihad fisabilillah pun tak dapat menandingi kah? Dan pahala amalan yang dilakukan pada 10 hari awal Zulhijjah ini, Nabi kata jihad fisabilillah pun tak dapat menandingi amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari awal Zulhijjah ini, melainkan orang yang keluar jihad fisabilillah dengan diri dan harta, kemudian dia mati syahid. Mati syahid saja yang dapat menandingi pahala amalan yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Jadi pada 10 awal Zulhijjah ini kita niatlah insya-Allah azam untuk tambahkan amalan kita, ya, berlakon sikit, ya, berlakon pula dulu bulan puasa pun dah berlakon lah, ya. Jadi awal Zulhijjah ni pun kita berlakon jadi baik. Bulan-bulan haram ni Nabi SAW pesan dekat sahabat tanya, wahai Rasulullah, aku nak puasa setiap hari. Nabi kata jangan, puasa 3 hari sebulan. Tambah lagi Rasulullah. Nabi kata puasa Isnin Khamis. Sahabat ni kata tambah lagi Rasulullah, puasa selang sehari, ya, puasa selang sehari. Ataupun Nabi kata puasa pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Banyakkan puasa pada bulan ini kerana kelebihan yang Allah SWT telah jadikan. Jadi bagi orang yang nak korban hari ini dan esok, trimlah rambut, bulu-bulu kat badan nak cabut, potong kuku siap-siap. Disunat muakkadkan. Sunat juga bagi mazhab Syafi'i, sunat orang yang nak melakukan korban itu menyimpan rambut dia, kuku dia tak boleh potong sehinggalah dia tahallul. Bila darah dah mengancur binatang korban dia dari sembelih, maka boleh tahallul, baru boleh nak potong kuku, nak potong rambut dan sebagainya. Jadi kita ada hari ini dan esok bagi orang yang nak berkorban, silalah buat persiapan, potong kuku, gunting rambut, trim ataupun cabut bulu-bulu mana yang patut, kerana kita nak berihram
selama 10 hari. Ihram juga kita kan. Jadi orang pergi haji berihram, orang nak buat korban pun dia kena berihram juga. Jadi waktu pun yang masuk, insya-Allah apa yang kita dengar ni sedikit sebanyak kita dapat manfaatnya. Jadi adik-adik pada sekolah rendah minta duduk bahagian belakang sekali ya. Kerana afdaliyah ataupun yang paling afdal orang dewasa berada di bahagian hadapan dan kanak-kanak berada di bahagian belakang sekali. Bukan halau solat bisi, ya, bisi itu satu lah. Tapi dari segi susunan tertib yang afdal tu bagi orang dewasa untuk bahagian hadapan. Dan adik-adik berada di bahagian belakang sekali. Orang dewasa jangan pula tolak adik-adik pergi duduk depan, kita nak duduk belakang, kan? Kita pergi, kan? Tunjuk contoh yang baik pada adik-adik ini. Kita pergi duduk penuhkan kekosongan di bahagian hadapan supaya pahala dia lebih, ya. InsyaAllah. Ya, aku lupa dengan astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.